Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati semua div-div hormat dari EPIK, rakan-rakan media dan hadirat sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang pagi ini dapat kita bersama-sama dalam majlis Media Association High Tea 2022. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang dapat bersama pada hari ini dan terima kasih juga kepada EPIK yang telah menjemput saya dan semua yang hadir pada hari ini. Saya mengambil kesempatan pada petang ini untuk mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada semua rakan-rakan media, sama ada media cetak ataupun portal-portal berita, kerana sepanjang tahun 2022 telah memainkan peranan masing-masing. You have contributed a lot in various form and ways sebagai ejen bagi menyampaikan ilmu dan maklumat kepada masyarakat. Sudah tentunya bila kita berada di zaman yang serba canggih ini, pasti tugasan para pemain media amatlah mencabar dalam mengangkat sesuatu berita atau melaporkan sesuatu berita yang benar. Namun inilah salah satu kerja besar dan perjuangan yang perlu dimainkan oleh seluruh rakan-rakan media untuk mengangkat kebenaran dan tidaklah terlibat dalam melakukan pengkhianatan terhadap kebenaran dan fakta. Saya percaya para penggiat media yang ada di hadapan saya pada hari ini merupakan insan-insan yang telah berusaha. You have tried your very level best to do things correctly and properly dalam menyampaikan berita dan mendidik rakyat yang ada di hadapan kita. Kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Kalau dahulu semua orang bergantung pada pemberitaan daripada tuan-tuan, pada waktu ini semua orang menjadi pemberita. Semua berebut ingin melaporkan berita yang dia tahu, menyebabkan kita pun tidak tahu mana satu berita yang benar dan mana satu berita yang tidak benar. Kita dapat lihat bagaimana disinformation in our society di peringkat antarabangsa telah menyebabkan berlaku perubahan yang besar yang tidak disangka-sangka di negara-negara luar. We have seen enough apa yang berlaku di Amerika Syarikat umpamanya, bagaimana disinformation campaign yang dilakukan oleh Donald Trump membolehkan beliau menang dalam pertandingan Presiden Amerika Syarikat. Bagaimana apa yang berlaku di United Kingdom quite recently, campaign Brexit gain their momentum walaupun maklumat yang disampaikan itu adalah maklumat yang tidak benar, yang palsu. Di peringkat awal kita dapati dalam kajian yang dibuat tentang bagaimana Brexit campaign boleh berjaya mendapat traction sehingga membolehkan a simple majority of the referendum in United Kingdom membuat keputusan untuk keluar daripada Eropah. Walaupun di peringkat awal majoriti di kalangan rakyat telah menunjukkan kecenderungan untuk bersama dengan kesatuan Eropah. Di saat-saat akhir kita dapati disinformation yang telah diberikan. Sebagai satu contoh, disebut dalam salah satu kempen bahawa sekiranya United Kingdom berada di dalam kesatuan Eropah, maka United Kingdom perlu mengeluarkan belanja sebanyak 150 juta pound setiap minggu kepada kesatuan Eropah. Data ini atau fakta ini telah disanggah oleh pelbagai institusi akademik dan institusi research di United Kingdom, termasuk oleh pihak kerajaan sendiri. Tetapi pihak yang memberi disinformation ini tetap keep on continuing
telling the same thing, that British people are going to pay about $150 million a pound kepada Kesatuan Eropah. Akhirnya the second traction sehingga membolehkan kempen Brexit itu berjaya akhirnya ialah dengan membuat propaganda kononnya sekiranya Britain berada dalam Kesatuan Eropah, maka selepas daripada ini berbondong-bondonglah imigran daripada Syria, daripada Iraq akan masuk melalui Turki dan seterusnya masuk ke Kesatuan Eropah dan masuk ke United Kingdom. Walaupun fakta ini juga tidak benar kerana Turki tidak berada dalam Kesatuan Eropah, tetapi disinformation and false premises yang telah dijalankan ini, walaupun cuba diribat, disangkal oleh agensi-agensi kerajaan dan pakar-pakar ekonomi dan pakar-pakar international relation, tetapi tidak berjaya untuk membetulkan kefahaman masyarakat. Akhirnya kita dapati bagaimana referendum United Kingdom telah membuat keputusan simple majority untuk keluar daripada Kesatuan Eropah. Dan akhirnya setelah mereka keluar daripada Kesatuan Eropah, maka mereka mendapati sebenarnya kesan yang dijangkakan dahulu, kesan positif yang dijangkakan itu tidak berlaku dan membujukkan kaum-kaum baru. Ini sebagai satu contoh saya nak tunjukkan betapa disinformation and wrong premises and false news telah memberi kesan yang buruk kepada sesebuah negara. Apatah lagi negara kita Malaysia ini yang so plural, and we are involved in a society, in the mixed society yang very sensitive, dan ada perkara-perkara yang kontroversi dalam masyarakat kita yang perlu diurus dengan cermat. Mungkin di Terengganu kita ini kita tidak dapat lihat dengan jelas, kerana sebagai satu contoh saya boleh sebut kepada tuan-tuan sekalian, contoh di Setiu umpamanya. Kalau kita tengok di Setiu, pengundi di Setiu ini sebagai satu gambaran, 99.99% adalah orang Melayu Islam, hanya 0.01%. Whereas in somewhere else dalam negara kita ini ada yang 50-50, about 50-50 or 45-55. Jadi tentulah kerencaman masyarakat yang ada ini menyebabkan ada sensitivity, ada bentuk kefahaman dalam masyarakat yang perlu diperjelaskan supaya hubungan kaum yang ada dalam masyarakat, hubungan kaum, hubungan agama, kehidupan beragama dalam masyarakat ini dapat dijelaskan dengan sebetul-betulnya supaya tidak menimbulkan ketegangan. A small spark, a very fine spark in our society boleh menyebabkan perkara-perkara yang buruk berlaku dalam masyarakat kita. Ya tentulah, you are a very important individual group of people that contributed a lot and contributing a lot to our society to make sure our society lives in a prosperous manner, insyaAllah. Jadi saya rasa sajalah apa yang boleh saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Saya berdoa majlis kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan sekali lagi terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang telah menyumbang tenaga, usaha, pemberitaan dan sebagainya ke arah mewujudkan masyarakat yang lebih baik di negeri Terengganu kita ini dan tentunya dalam negara kita ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.